3, 2, 1, action. Ada benda tak tekan lah. Okay guys, welcome to my channel guys, and welcome to podcast with Azmi guys. So hari ni guys, kita ada tetamu kita yang agak special guys, iaitu adik saya, Adam Johar, aka Adam Johar Gaming guys. Betul eh? Betul. So apa khabar adik? Panggil adik lah senang adik ya. Okay, apa khabar? Saya adik dia. Alhamdulillah sihat. Okay. So apa perasaan adik datang ke podcast abang ni untuk kali pertama? Sejujurnya saya tak sangka lah tempat podcast ni sebegini. Saya amat teruja lah untuk menceritakan sedikit sebanyak kisah saya, kisah hidup saya lah. Okay? Mungkin ramai kat sini yang tak tahu, yang boleh jadikan pendoman. Apa man? Pendoman. Okay guys. Okay guys, so sebelum kita start guys, so saya nak minta maaf sebab kerana kita punya series podcast with Azmi ni guys baru kita start, baru kita launch. So mungkin ada sikit-sikit equipment yang kita tak cukup lagi tu, yang mana itu kami akan cuba improvise dan juga improve lah guys untuk masa akan datang. Okay guys. Okay, sebelum kita bermula apa-apa, so adik apa kata dia perkenalkan diri adik sedikit mengenai adik. Nak cerita macam mana tu? Tempat tinggal, lahir di mana? Ikut adik. Assalamualaikum semua. Buat yang tidak mengenali saya, nama saya Muhammad Adam bin Mat Johar. Okay, ataupun lebih dikenali sebagai Adam Johar. Okay, so itu nama glamour kat IG dan sebab tu dengannya lah. Okay, so kalau korang nak IGN saya dalam Mobile Legends, AJ Kochi, okay? AJ Kochi guys. So YouTube channel saya, itu tak ada tertinggal lah. YouTube channel saya Adam Johar Gaming guys. Okay, so korang kalau nak belajar sedikit sebanyak tentang, kalau korang ada skoliosis ke, nak belajar gym sikit ke, korang boleh tengok YouTube channel tu kan. Alright. So saya sekarang umur 20 tahun dan merupakan anak yang kedua dan lahir di KL. Alright. So guys, kalau korang nak tahu sekarang bermula daripada adik saya yang kedua ni guys, barulah history ataupun sejarah terlahirnya seorang anak di KL guys. Sebelum ni semua made in Johor guys. Bukan semua, tapi satu. Satu kan. Satu je. Okay. So macam dia cakap tadi, link-link dia punya IG ke ataupun nama-nama YouTube channel ni kami akan tinggal di link di bawah. So anda boleh check dia punya video-video dan juga apa yang dia post selama ni lah. Okay adik, so sekarang apa perkembangan terbaru adik? Okay, so sekarang ni saya ni pagi tadi baru je balik daripada Habis ni masalah perkembangan tengah belajar ke? Saya sekarang masih berkembang. Umur 20 tahun, masih lagi tengah melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Kerana cuba teka apa nama universiti tu? Universiti Kuala Lumpur. Oi! Macam mana abang tahu? Saya tahu. So apa course yang adik ambil dan juga dah sampai peringkat mana yang adik sekarang tengah melanjutkan pelajaran sekarang? Okay, so sekarang ni saya ambil bidang Diploma of Engineering of Technology of Electrical and Electronic. Okay, so sekarang dah final sem 5, dan habis sem ni kita akan pergi ke sem 6, iaitu sem intern lah, intra. Kita akan buat intern di mana-mana company lah, belum pilih lagi. So lagi berapa banyak balance yang adik perlu habiskan untuk adik habiskan pelajaran ni? Diploma? Diploma, ya. So mungkin ada lebih kurang lagi 7 ke 8 minggu untuk kita habis sem 5 ni. And then lepas tu kita ada lagi satu sem tu untuk intern, lebih kurang dalam 18 minggu, dalam 5 ke 6 bulan macam tu lah. Tak lama lah maksudnya? Tak lama. Okay. Lebih kurang setahun. So guys, itulah sedikit sebanyak mengenai adik saya guys. So kita beralih ke main topik kita pada hari ni guys, iaitu perkembangan dia yang betul-betul perkembangan sekarang. Tadi tu
Tadi tu baru berkembang lah. Baru kembang, okay. So, mungkin ramai orang tak tahu. Sebenarnya adik saya sekarang ni dia ada sesebuah penyakit. So, mungkin adik boleh cerita kat viewer-viewer semua apa masalah adik selama ni yang sering menghantui adik. Sebenarnya bukan tak nak cerita, tapi bila cerita sedih. Mesti. Okay. So sekarang saya ni ada mengidap satu penyakit ataupun orang panggil satu masalah ortopedik lah, masalah tulang. Iaitu tulang belakang saya ni dia bengkok, dia berbentuk S. Dia bengkok dan berbentuk S, macam mana? Yes, dia berbentuk S lah, dia bentuk S, dia bengkok. S memang S, bengkok. betul lah. So waktu dulu kita tak pernah ada apa exposure kan pasal benda ni semua kan. Betul. So kita tak tahu pasal benda ni, kita fikir benda ni adalah benda biasa semua. So sampailah satu tahap tu adik pergi apa namanya, buat medical check up untuk kita masuk U. Okay, sekitar umur 20 tahun macam tu lah. Okay. So bila kita pergi medical check up, kan biasalah medical check up kan ada kena x-ray badan, ada kena ambil darah semua kan. Darah, warna kencing. Betul. So so waktu kita ambil x-ray tu, buat kan kita ada pergi consultation dengan doktor kan. Betul. Tiba-tiba doktor tu buat seriau. Doktor tu Apa dia? Seriau. Serius. Doktor tu cakap, saya ada benda sikit nak cerita pasal x-ray ni. So waktu tu ada pergi dengan ibu, kita nak pandang lah sama sendiri kan. Pandang sesama doktor tu lah. Tak dengan ibu. Okay. Cakap, kenapa? So doktor tu cakap, okay, awak tahu tak awak ada skoliosis. Macam, skoliosis tu apa kan? Tak tahu waktu tu skoliosis tu apa, tak tahu. Betul. Mungkin semua orang pun tak tahu sebenarnya skoliosis apa. Mungkin perkataan yang baru untuk diorang. So waktu tu dia tunjukkan gambar x-ray tu. Waktu first kali kita tengok gambar x-ray tu macam, uish, teruk gila. Sebab kalau daripada luar kita nampak macam okey je, normal je. Tapi bila tengok x-ray tu nampak dia betul-betul bengkok dia. So kalau korang tak tahu skoliosis tu apa, tu adalah tulang berbentuk S. Dia bukan bongkok tapi dia tulang dia bentuk S. Dia ke tepi. Kiranya skoliosis ni dia macam tulang manusia biasa dia akan bentuk S ke depan. Tapi macam adik punya tulang ni dia bentuk S mengiring ataupun ke tepi lah maksudnya kan, betul? Betul. So waktu contoh lah, waktu doktor tu macam buat serial kan, suspend kan. Serial. Saya ada benda nak bagi tahu awak tu. So waktu tu apa yang bermain di fikiran adik? Apa yang adik rasa doktor cuba sampaikan kat adik? Susah soalan ni. Waktu tu tak rasa apa, tak fikir apa pun. Fikir just macam bukan masalah berat sangat lah. Okay. Lepas tu kita pun tanya doktor, so macam mana, adakah benda ni berisiko ke ataupun perlu buat pembedahan ke. So doktor tu waktu tu cakap, waktu tu saya dapat tahu saya punya darjah kelengkungan dia akan kira tak berapa sudut dia bengkok semua. So waktu tu kita tahu dalam 41 darjah. 41 darjah Saya tak sampai ke tepi lah, dia sengit sikit ke tepi lah. Kalau 90 darjah macam ni, 45 macam ni, dia kurang sikit lagi. Okay. So doktor cakap, waktu tu doktor tu lah, tapi doktor tu pun bukanlah dalam bidang kepakaran dia doktor macam doktor umum lah kan. So doktor tu cakap macam benda ni still under control. Benda ni still under control. So dia cakap tak perlu pun buat surgery ke apa. Dia just nak bagi tahu lah kita ada penyakit skoliosis ni. So kena berjaga-jaga lah lepas ni. Waktu tu dia cakap macam tu lah. Okay, so sebelum doktor bagi tahu adik kan, sebelum doktor bagi tahu adik yang awak ni ada penyakit, adik tak pernah terperasan ke sebelum tak kisahlah daripada kecil ke besar, tak pernah terperasan ke macam aku ni macam ada masalah dia? Nak cerita pasal tu, kalau masalah perasaan cerita episod lain ni. Okay. Masalah okay. So
ada terperasan yang macam benda ni lain macam lah. So yang paling kita perasan adalah kat bahagian tulang rusuk ni dia ada terkeluar sikit. Kalau kita pegang dia ada terkeluar. Kalau kat kanan ni macam kanan ni okey, asal kiri ni macam terkeluar kan. So tapi kita pun fikir macam benda tu benda normal lah, sebab kita tak didedahkan apa-apa kan. Ingatkan benda tu benda normal semua. So sama juga macam bahu pun ada perasaan juga macam dia ada apa, ada macam tulang terkeluar sikit. Ada tulang terkeluar sikit. Kalau pegang sini dengan sini dia lain, ada tulang terkeluar sikit. So itu pun kita ingat benda tu benda normal lah kan. Benda normal yang tak perlu dibimbangkan sangat. So tak adalah kita nak ambil kisah sangat. Sebab tak ada sakit, tak ada apa. Biasanya benda normal lah kan. Laki pun ada lebih tulang sebelah tu. So takkan Kurang satu. Okay. Kalau terlebih Tapi ibu, ayah ke adik kecil ke abang ke tak pernah macam mana soalan dia? tak pernah tegur lah benda ni. Tak pernah tegur lah. Just macam perasan macam tu je lah. Perasan macam tu, tapi sebab tak ada sakit, tak ada apa, apa nak ni kan, nak pergi ni. So selepas doktor bagi tahu adik yang ada skolosis tu, adakah dia mula mengganggu hidup adik? Maksudnya sebelum ni adik macam tak kisah, tiba-tiba bila dia cakap macam tu, adik sering rasa macam tak selesa ke, sakit ke? Abang kata orang pepatah placebo effect. So nak cakap pasal benda tu ada juga. Okay, so benda ni dia masih lagi bermain-main sehingga sekarang. Bermain-main. Bila kita fikir je pasal skoliosis ni, automatik kita akan rasa tulang belakang tak selesa. Macam sekarang ni. Tulang belakang tak selesa. Padahal okey je. Bila fikir je terus rasa macam tak selesa. Tak selesa lagi ni. Dah lupa. Okey. Itu satu. Okay. So ada lagi benda yang kita perasan yang mana kita macam ada ni susah nak puas nak tarik nafas. Susah nak puas nak tarik nafas. Susah nak tarik puas nafas tu susah nak puas. Contoh. Pernah pula orang tarik nafas biar sampai puas. Tak, contoh. Awak dah puas? Bukan. Contoh macam kita tarik nafas tapi kita tak rasa puas. Tak cukup lah. Saya macam nafas aku tak cukup macam tu lah. Dia bukan tak cukup nafas. Dia tak satisfied. Dia rasa macam, kalau contoh selalu kita tarik nafas sini je kan, ini kita kena tarik macam kena tarik sedalam-dalam yang boleh, baru kita rasa puas. Kiranya adik nak sedut lagi tapi tak dapat sedut udara yang secukupnya lah. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Itu bermula selepas doktor bagi tahu lah. Sebelum tu tarik nafas puas je. Sebenarnya tak sedar pun. Tak sedar. Bila fikir pasal skoliosis terus tiba-tiba Okay. Lagi? Itu je. So maksudnya mula tak sedap tulang belakang, tak ada nafas, tak puas. Tapi selain daripada tu tak ada masalah lah. Memang tak pernah rasa macam masalah lain tu bukan ni lah. Masalah rasa tak selesa kat tulang belakang tu je lah. Macam kalau berdiri lama ke, ataupun berjalan lama ke, duduk lama ke, dia tak boleh. Dia kena kasi belakang, relax. So apa yang adik buat selepas doktor yang first tu bagi tahu adik yang adik ni ada skolosis? Okay, so Ibu lah antara orang yang paling concern lah. Family semua concern, tapi ibu yang cadangkan untuk bawa pergi fisio. So kat fisio tu tanyalah saudara mara semua macam mana fisio, mana tahu semua kan. So last jumpa satu tempat fisio ni dekat Babika. Okay, so pergi kat situ buat fisio semua. Hampir setiap minggu jugalah hampir pergi buat situ. Dia ajar cara macam
posture yang betul. So kalau sakit macam ni apa yang kita kena buat, cara bernafas yang betul. Biar kita bernafas tu Benda baru ya, bernafas memang kena paru-paru. Biar kita bernafas tu dengan cara yang betul lah. dengan cara yang betul dan dapat bantu sedikit sebanyak untuk apa, kasih dia tegak balik lah. Tak banyak tapi maybe sikit lah. Okay. So ada nampak perubahan tak selepas kita buat fisio tu? Okey, kalau nak cakap daripada segi perubahan, mungkin kita mungkin dapat input tu daripada segi knowledge lah. Knowledge maksudnya kiranya macam okay, kalau tulang belakang sakit, apa yang kita kena buat? Kita buatlah exercise dia tu. And kalau nak bernafas pun dah tahulah cara nak bernafas yang sebetulnya. Okey. Tapi kalau nak cakap tulang belakang improve ke tak tu, saya tak tahu lah ni placebo placebo effect ke apa. Tapi pada saya benda tu, sebab lepas kita buat tu kita ada juga x-ray lain. Betul. So kat situ nampak macam tak ada apa-apa perubahan. Bergerak sikit pun tak ada kan? Susah nak cakap sebab bila kita check balik makin teruk. Ya. bukan makin teruk lah, kiranya macam kan sebelum ni terkejut kan? Terkejut kan? Walaupun abang sendiri kan? Sebulan ni 42 darjah. So lepas Tadi 43? tadi 42 kan? 43? 43. Lebih kurang lah plus minus lah. Lepas tu kali kemudian check tu dalam 45 macam tu tak silap. 45 lah. Kan macam tu kan? Lebih kurang macam tu lah. Kiranya dia buat salah arah lah ni. Bukan. Arah ke kanan, ke kiri. Sebabnya kadang-kadang benda tu kan yang ukur tu manusia kan. So maybe tu adalah human error. So maybe adalah ralat yang macam mungkin benda tu sama je tapi lain orang, lain pengiraan dia kan, macam ada lalat-lalat sikit kan. So mungkin kat situ lah. Baik, tapi pada saya untuk nampak perbezaan lagi teruk ke lagi baik ke, pada saya sama je lah. Mungkin human error yang So kiranya kita cuba iktibar cara buat fisio, tapi mungkin dia tak berapa kesan lah untuk kes adik ni. So after adik rasa fisio tu tak membantu adik, apa pula adik buat lepas tu? Okay, so bila fisio tu tak membantu kan, so kita pun fikir macam, sebab fisio tu agak mahal jugalah kan, agak sebab ni. So kita pun fikir untuk stop benda tu. And then one day Okay. tercetusnya waktu tu zaman ni baru nak buat operation scoliosis. Zaman ni Penyanyi. Bukan zaman tu, zaman ni guys. Zaman ni dia tengah sibuk-sibuk lah, tengah kumpul duit nak buat operation scoliosis semua kan. So waktu tu lah kita macam terdetik macam benda ni boleh jadi teruk. Sebab kalau korang tengok macam mana zaman ni tu dah pada tahap yang sangat teruk lah. Sehingga boleh, kalau biarkan lagi boleh lumpuh. So tengok benda ni teruk jugalah. So kita ambil keputusan untuk cuba pula lah dekat klinik kerajaan, hospital kerajaan, tengok apa dia cakap semua kan, pendapat dia pula. So kita pun pergi. Sama lagi. Okay, so kiranya totalnya adik tengok pasal zaman ni bersama. So decided to go to the hospital lah for further check up. So apa yang doktor dekat hospital tu cakap beritahu adik? Okay, so dekat hospital tu buat x-ray macam biasa semua, scan semua. And then dia hantar ke bahagian dia daripada klinik kerajaan kan, dia refer pula ke bahagian ortopedik dekat HKL. So maksudnya dekat bahagian lebih pakar lah kan. Okay, so kita pun pergi pula ke bahagian ortopedik HKL tu. Kita ikut lah dia punya follow up semua. So setiap kali follow up tu dia akan scan x-ray. So bila kat sana pula dapat result yang lagi teruk. Saya tak ingat lah berapa, tak ingat lah masih dalam lingkungan 40 lebih ke ataupun dah start 50.
Lebih kurang macam tu lah. Kiranya bila hari berganti hari, tulang adik makin berganti jugalah. Lebih kurang macam tu. Dia makin sengit lah. Waktu tu apa, kalau kita tengok daripada mata kasar, Okey, kalau mata tengok mata kasar. kasar macam tak ada perubahan. Masa tengok x-ray tu lah. Tengok x-ray bandingkan yang ni dengan ni kan, macam tak ada perubahan. Tapi itulah nak cakap yang doktor ni buat error ke, macam tak tahu kan. Tapi bila kita doktor tu sendiri, mata dia dah biasa kan, mata dia pandang, dia tengok sendiri, dia cakap kalau better buat operation lah. Sebab apa better buat operation? Untuk sekarang ni memang kita tak rasa sakit ke apa, memang tak rasa kan. Tapi dia cakap untuk jangka masa panjang. Sebab mungkin benda ni mungkin sekarang RM50. Saya tak pasti berapa banyak tak ingat lah benda tu. Tapi boleh jadi bila dah makin tu, benda tu makin bengkok. Macam zaman ni jugalah, dulu kita tak nampak kan. So bila dah dia makin tua ni, makin teruk benda dia. So kita tak nak sampai benda tu jadi macam tu lah, kita prevent awal lah. So dia suggest buat surgery. Oh, macam tu dia. So Sekejap pergi sini, pergi sana. So memang sampai sekarang jadi tanda-tanya lah sama ada doktor pun tak cakap ke yang okey, yang asal yang offer awak buat ni sebenarnya doktor ni salah baca ke apa ke, tak ada. Memang dia tak still lagi tanya lah apa, macam mana boleh daripada 43 42 macam tu jadi 50 macam tu lah. Tak, kita tak adalah pula tunjuk apa X-ray yang lama. Sebab X-ray yang lama bukan dekat bukan daripada hospital diorang ke apa kan. Okay. So kita cuma tanya kita cuma tanya teruk ke sampai benda tu kan. Dia cakap selalunya macam ni dah boleh go for operation. Sebab dia ada kriteria dia, macam kalau lebih 45 degree ke tak salah, kalau tak salah lebih 45 degree, dia suggest untuk buat operation lah. So maybe dia pun dah biasa dengan benda ni. So dia sekali tengok, kalau dia error sekalipun, dia tengok mestilah dapat tahu kan macam mana kan benda tu mild ke ataupun teruk ke severe ke. So severe, okay. So kat situ lah kita yakin lah, macam kalau benda tu tak teruk pun, at least benda ni berguna untuk dah tua nanti. So lepas doktor tu kata benda ni sepatutnya bila dah sampai stage yang macam ni, sebenarnya dah boleh proceed ke operation. Okay. So is it waktu tu juga memang adik, ibu, ayah apa semua decide untuk take the operation tu, ataupun still lagi need times to discuss and also apa pandangan family adik? Okay. Abang terlibat kan? Rasa saya dah terlibat lah guys. Saya rasa saya cuba recall balik lah guys. Okay, so doktor takkan terus suruh decide. Dia suruh bagi tahu keputusan tu waktu next follow up lah, next appointment day. So waktu tu kita pun balik lah, kita bincang dengan ibu ayah semua kan. Kita bincang dengan ibu ayah semua, dengan abang, dengan Ibi semua kan. So bila bincang-bincang, dapat satu jalan penyelesaian. Dek, Ya? ada yang ulat panjang kat nanas. Sekejap. Buat apa tu? Maaf dah. So kita pun dapat satu jalan penyelesaian, yang mana benda yang jalan yang terbaik lah, okay, untuk kita proceed to operation. Sebab kita tak nak nanti bila makan tahu nanti benda tu jadi makin teruk. Sebab bila benda tu dah makin teruk, kita tak tahu pula lepas tu apa jadi kan. So fikir-fikir, tak apalah, kita tawakal. Kita dah fikir-fikir, dah doa semua kan, dah rasa tu jalan terbaik. So kita proceed lah. Agak susah sebab decision tu akan mempengaruhi masa hadapan nanti kan. Okay guys, so kita pun dah berjalan selama beberapa minit sekarang. So apa kata kita berehat sebentar semula, kita kembali selepas ini guys. Okay guys, welcome back again and again guys to my channel guys. So kita last tadi kita berhenti mengenai decision adik kita orang untuk
biar adik saya pergi jalin operation skolosis. So after dah buat decision tu, selepas maksudnya adik bagi tahu lah doktor tu yang adik nak buat operation kan. Okay, betul. So selepas adik bagi tahu tu, apakah proses daripada pemberitahuan adik tu sampai sekarang? Apakah proses yang adik telah jalani? Kalau nak cakap pasal proses untuk Sekejap, sebelum tu doktor ada terangkan tak macam mana yang kalau surgery skolosis ni macam mana dia akan buat? So doktor hanya bagi tahu secara roughly lah. Yang dia cakap dia cakap dia akan pasang beberapa skru iaitu sebanyak 12 skru okay? 12 skru. So maksudnya kita ada 6 bahagian tulang lah. Tulang kan ada T1, T2 kan. Okay. So setiap bahagian tu dia ada sepasang skru lah. Pasang skru okay. Okay. So 12 pasang ataupun 12 skru? 12 skru, 6 pasang lah. 6 pasang okay. Okay. Oh pendek je lah benarnya. Okay. Dia pasang kat tu. So skru ni guna dia untuk kita macam lebih kurang macam nak cantumkan ke ataupun nak pasang dekat besi. Jadi satu besi rod. Okay, so besi tu yang akan jadikan sebagai macam brace lah. Macam dia akan braces yang mana dia akan untuk tegakkan tulang kita, and dia juga akan prevent daripada tulang kita untuk bengkok. So kalau tulang kita nak bengkok, ada benda tu lah sebagai tahan. And waktu tu juga dia ada minta untuk kita buat sebab kita dah confirm nak buat operation. So dia minta kita untuk bahagian sana buat quotation untuk beli bahagian skru rod tu. Bahagian sana tu bahagian okay, contoh macam ayah kan. Macam ayah kan orang kerajaan kan. So ayah ni akan buat macam bahagian syarikat ayah lah, akan buat satu surat untuk minta quotation daripada company dekat company besi-besi tu semua lah. So nak tahu berapa harga semua. So nanti kita akan pilih yang mana terbaik. Ada bagi beberapa company mana yang terbaik tu. So nanti baru kita akan claim lah macam tu. So guys, untuk siapa yang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai macam mana operation skolosis ni, anda boleh check video ni guys. Okay guys, itulah sedikit sebanyak video mengenai pembedahan tersebut. So, okay, kita sambung yang part yang kita tinggalkan tadi. Okay. Lepas adik decided untuk terima operation tu, apakah proses yang telah dijalankan? Maksudnya prosedur-prosedur yang perlu dijalankan sebelum pembedahan tersebut. So of course lah kita akan ada appointment, follow up semua. Nak cakap berapa banyak kali jumpa tu memang rasanya tak terkira kot. Banyak sangat lah. Banyak sangat. Tapi yang kiranya selepas daripada tu, kita ada diminta untuk buat satu ujian MRI. Okay, MRI. So pada saya benda ni satu benda yang pengalaman yang tak semua orang boleh dapat lah. Okay, tak, even orang tu sakit pun ataupun sihat macam mana pun, tak semua akan dapat pengalaman ni. So kita dapat masuk buat MRI,
And then selepas buat Sebelum tu Okay. cuba terangkan kepada diorang apa itu MRI. Mungkin ada orang yang tak tahu ni MRI tu apa dia orang ni MRI ni. MRI apa? Meri. Magnetic apa? Magnetic Reaction Internal. Entah, saya pun tak pasti guys, tapi dia tanya saya okay, MRI ni lebih kurang macam dia lebih kurang macam X-ray. Tapi X-ray kita guna dia untuk scan tulang-tulang. Betul? Okay, dia gunakan sinar ray X. Okay, tapi kalau untuk MRI ni dia gunakan magnet punya magnetic lah. So dia tak boleh check tulang, tapi dia boleh check dalam lagi. Contohnya macam kita punya sendi, kita punya macam otak saya tak pastilah. Tapi kiranya benda tu sebab tadi sebab sebelum ni kan dia orang dah check kita punya tulang semua kan. So sekarang dia nak check pula lah kita punya sendi-sendi ataupun otak ni ada masalah lain pula ke. So sebab tu lah dia nak kita buat MRI. So guys, untuk siapa yang nak tahu lebih lanjut pasal MRI, mungkin kita akan panggil adik saya lagi untuk bercerita tentang apa perasaan dan pengalaman dia dalam MRI. Tapi itu mungkin di video lain. So kita sambung. Okay, selepas MRI. Okay, so selepas MRI saya tak berapa ingat lah prosesnya macam mana. Tapi tak silap saya, selepas MRI kita akan pergi balik ke bahagian ortopedik. Okay, so macam biasalah dia cakap-cakap everything is okay semua. And then yang baru-baru ni dia ada suruh hantar ke klinik. Lepas dah pergi bagi ortopedik tu, ortopedik tu untuk macam apa? Tahu result MRI. Bukan. Untuk apa? Nak confirmkan tarikh pula. Nak confirmkan tarikh bila. And dalam masa yang sama, sekarang ni semua file-file dia dah ada dalam satu file lah. Contoh macam MRI, X-ray sebelum ni dah ada dalam satu file. So bahagian MRI punya doktor dah cakap lah dekat ortopedik yang semuanya okey je. So diorang dah luluskan lah untuk kalau nak buat operation. So sekarang ortopedik ni kita pergi ortopedik ni untuk cari satu tali yang sesuai untuk buat operation. So bila discuss tengok tali mana yang kosong semua, so kita decide untuk buat operation pada tanggal 4 Disember 2023 bersamaan dengan Isnin, hari Isnin. Okay. So selepas daripada tu kita ada kena pergi ke klinik anestetik. Klinik anestetik ni adalah klinik bius. Okay, so memang kat bahagian unit bius lah totally, dia akan ceritakan pasal bius semua. So kita pergi kat sana untuk nak dengar pula penerangan doktor pasal bius ni. Sebab dia orang doktor pakar semua, so dia akan bagi tahu lah prosedur ni. Mula-mula bius akan dimasukkan semua. Dia akan bagi tahu lah bius apa masuk semua. So kita akan bius habis ke, bius tidur terus ke, macam mana dia cerita macam itulah. So bila kita dah faham, kita pun macam okay, kita agree semua. And then lastly sebelum tu dia tiba-tiba bahagian unit respiratory pula cakap yang dia nak buat check adik pula. So daripada bahagian ANES ni dia hantar pula untuk pergi ke bahagian respiratory untuk check bahagian paru-paru pula. Okay, so untuk kalau korang tak tahu, skoliosis ni dia berkait rapat dengan paru-paru juga. Sebabnya bila tulang kita sengit, dia pun dah makan ruang untuk paru-paru tu mengembang. So untuk paru-paru tu nak mengembang ke full potential dia tu tak boleh lah. So doktor sana risau yang benda tu akan sangat berisiko. So dia nak tahulah berapa sebelum operation tu, macam mana tahap paru-paru tu dengan selepas operation. So pergi ke klinik paru-paru, dia check lah bahagian paru-paru, kita buat sedikit ada test dia.
Okay, lepas tu kemudian dah habis tu kita ambil result tu pula, bawa balik ke klinik Anas tu untuk bagi tahu yang okey, pihak sana dah luluskan untuk kita buat operation. So finally BIUS pun dah luluskan lah. Sebab BIUS ni antara yang paling penting jugalah kan. Betul. Sebab Tak dia orang hidup kan. betul. Dia orang yang akan luluskan. Pok. So akhir sekali semua checklist tu, semua bahagian pakar-pakar tu dah macam check okey lulus. So akhirnya kita diluluskan secara official untuk buat operation. Guys, nak buat operation tulang belakang ni guys, apa kita panggil tadi nama dia? Scoliosis. Nak buat operation scoliosis tapi macam-macam dia kena jalan guys. Kena check MRI, kena pergi department first tadi? Ortopedik. Ortopedik. Department ortopedik, department tulang kan maksudnya. Kena pergi tempat anesthesia. Anesthesia tu macam nama cerita. Anestetik. Kena pergi tempat respiratory. Maksudnya sebenarnya walaupun kita nak buat operation tulang guys, tapi banyak part-part yang terlibat dalam badan kita ni guys. Sebab yalah, keajaiban Tuhan guys. So semua tu memang berkait rapat dan cantik sebenarnya guys. So dalam berapa lama lah lepas adik terima operation tu sampai tarikh iaitu 4 Disember 2023 tu, ada lebih kurang berapa lama proses dan yang adik perlu jalani? Lebih kurang lah perlu jalani sehingga operation tu. Berapa bulan macam tu? Berapa bulan ke berapa tahun ke? Berapa lama lah period yang adik perlu tunggu sampai ke operation adik? 6 bulan ada bang? Rasa ada dalam Tadi siapa? Okay. Tengok atas je. Takut. Rasa ada lingkungan dalam 4 ke 6 bulan macam tu lah. Oh lama juga 4 ke 6 bulan Daripada awal, daripada yang kita kata kita ada niat kan daripada zaman ni tu kita juga. Itu lagi lama lah. Niat daripada zaman ni kita tengok zaman ni tu kita niat macam nak check out Niat zaman ni Itu lagi lama lah. Itu rasa dalam setahun dekat 2 tahun jugalah. So lepas ni InsyaAllah lah adik akan jalani operation permudahan untuk scoliosis. So saya abang dan juga pihak-pihak viewers yang mana tengok ni, kita doakan adik saya semoga semua berjalan lancar guys, dan juga dia dapat kembali normal seperti biasa. Okay guys, so mungkin sampai di sini saja cerita kita. InsyaAllah lepas habis adik saya pun punya pembedahan, jika diberi peluang lagi mungkin kita akan panggil dia lagi untuk buat podcast kita untuk cerita pengalaman dia yang lebih kini ataupun apa yang jadi lepas tu. Okay, so sampai di sini saja. Adik ada kata-kata terakhir apa? So kata-kata yang terakhir adalah untuk korang yang tak pernah tahu korang ada scoliosis ke tak, korang pergilah check seawal mungkin. Okay, so mungkin korang rasa korang tak ada tapi sebenarnya ada. So better korang tahu awal daripada benda tu dah teruk baru tahu. So terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa doakan saya. Terima kasih atas semua doa. Semoga semuanya baik-baik saja. So guys, macam adik saya cakap, kalau anda ada rasa macam apa-apa yang tak kena lah dengan korang, macam sepatutnya bukan macam ni badan aku, tapi kenapa macam ni, ataupun anda macam ada rasa batuk-batuk yang pelik ke apa kan, kalau boleh cepat-cepatlah kita pergi jumpa doktor untuk check. Tak semestinya kita kena ambil apa tu perubatan-perubatan yang dibagi, tapi at least kita pergi check lah untuk supaya tidak melarat guys. Okay, so kepada Abang Zamani, Abang Zamani, terima kasih Abang, sebab Abang lah telah menginspirasi adik saya untuk menjalani pembedahan ni untuk kebaikan dia. Shout out to Abang Zamani.
And ya, insyaAllah siapa yang tak tahu pasal Scholarsis, jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan korang untuk kita lebih prihatin tentang keadaan kawan-kawan kita di sekeliling guys. So I see you when I see you guys. Macam lu, don't forget to watch another podcast from Podcast with Azmi Juha. Yeah, bye bye.